Banyak teori dusun yang kita dengarkan, begitu juga asal-usul dusun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu teori asal dusun. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Nama ini biasanya mengikut kawasan atau kampung di mana mereka tinggal, dan bukannya dusun. Sebenarnya, di Nunuk Ragang, hanya beberapa nama puak dusun dikenal pasti seperti Liwan, Tagahas, Tuhawun, Rungus, Tangara, Tinagas, Minokok, Tompizos, Mangkaak, Rumanau, Kuriu, Liwogu, Talantang, Tompulung, Tolinting dan beberapa puak lain. Tetapi selepas berlaku migrasi keluar daripada Nunuk Ragang, muncul pula subsuku atau puak baharu seperti Tindal, Tiobilung, Mukin, Sonsogon, Tindakon, Koroli, Kotiring, Sogo, Putih, Turawit, Bangkakon, Gondohun, Kogosingan, Sogilitan, Gonsomun, Nulu, Pilantong, Gana, Sonsogon, Pilapazan dan sebagainya. Terdapat juga kumpulan baru muncul hasil perkahwinan atau asimilasi dengan kaum lain seperti Dusun, Kuijau atau Kuijau. Dusun Kuijau adalah hasil perkahwinan puak Kuriu dengan kaum Murut di Keningau. Terdapat juga puak dusun yang tidak melalui penempatan daripada Nunuk Ragang seperti puak Bundu, Tatana, Lotut, Klias dan Kuizu. Istilah dusun diperluaskan lagi apabila ada kumpulan atau rumpun yang hanya mempunyai sedikit persamaan budaya, bahasa dan sejarah. Seperti mana rumpun bahasa Paitanik telah dikategorikan sebagai kaum dusun seperti Tambanuo, Paitan, Tilau Ilau, Supan, Makiang, Sagamo, Lobu, Sinabu, Sinurupu, Lingkabau, Puawang, Kalabuan, Inakong, Milian, Abai dan beberapa rumpun Paitanik yang lain. Secara ringkas, 3 perkara yang telah menyatukan semula komuniti dusun setelah bermigrasi ialah kerana persamaan sejarah, budaya dan bahasa. Secara rasmi, dusun puak Tuhawun dipercayai mempunyai kaitan persaudaraan atau sakar dengan puak Liwan kerana terdapat persamaan dalam banyak aspek. Sesetengah pandangan menyatakan Tuhawun adalah suku kepada puak Liwan. Menjadi kaum yang tercatat secara rasmi semasa pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara, SBBU, pada tahun 1881. SBBU bertanggungjawab menyatukan puak-puak dusun yang datang daripada Nunuk Ragang, puak-puak dusun yang lahir selepas migrasi daripada Nunuk Ragang, puak dusun yang telah membuat penempatan selain daripada Nunuk Ragang dan rumpun bahasa Paitanik yang mempunyai sedikit persamaan sejarah, bahasa dan budaya dengan rumpun bahasa Dusunik. Ringkasnya, istilah dusun telah wujud beberapa tahun sejak komuniti ini bermigrasi dari pesisir pantai ke pedalaman. Beberapa ratus tahun kemudian, istilah ini telah digunakan secara rasmi, seperti banci penduduk, untuk merujuk kepada komuniti yang menjalankan aktiviti pertanian atau masyarakat agrarian, memiliki budaya yang sama serta mempunyai bahasa yang sama, selepas pentadbiran SBBU pada tahun 1881. Istilah ini digunakan sehinggalah muncul cadangan daripada Donald Stephens dan Parti United National Kadazan Organisation, UNCO, untuk menggantikan istilah dusun dan murut kepada kadazan dalam Konvensyen UNCO pada 7 Ogos 1961. Lebih kurang 30 tahun kemudian, muncul pula istilah kadazan dusun dan momogun untuk menggantikan istilah dusun. Bagaimanapun, pelbagai pandangan ditimbulkan untuk mempertimbangkan cadangan ini sebelum diterima. Dari sudut sejarah, perubahan nama dusun akan mengelirukan leluhur dusun di pertempatan terawal di Borneo dan hubungan dusun di Sabah dengan dusun di Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Asal-usul komuniti dusun. Komuniti dusun seperti mana sebahagian besar bangsa di Kepulauan Melayu dan Indonesia, dahulunya benua Sunda, dipercayai daripada ras Mongoloid,
bahasa Austronesia yang telah tinggal di Borneo sekitar tahun 6,000 hingga 10,000 tahun lampau. Dari segi fizikal, ras Mongolid adalah berambut lurus, kulit kuning langsat atau sawo matang dengan purata ketinggian antara 150 hingga 165 cm. Berdasarkan teori kemunculan manusia di Pulau Borneo, penduduk bunun daripada Formosa, Taiwan, adalah manusia terawal daripada ras Mongolid yang menetap di kawasan pesisir pantai Borneo sekitar tahun 2500 sebelum Masihi. Dipercayai kaum bunun adalah asal-usul kaum dusun berdasarkan lokasi penempatan awal penduduk dusun. Dipercayai bahawa kaum bunun yang datang ke Borneo membuat penempatan awal di kawasan sepanjang Miri dan Baram di Sarawak serta Tutong dan Belait di Brunei. Bagaimanapun, majoriti penduduk di Miri dan Baram sekarang bukanlah dusun. Di Baram, majoriti penduduk adalah kaum Kayan, sementara di Miri masih terdapat komuniti dusun tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi di Belait dan Tutong, Brunei, masih terdapat jumlah komuniti dusun yang agak ramai mendiami kawasan tersebut sehingga sekarang. Walaupun terdapat beberapa lagi teori kedatangan kumpulan manusia dari luar Borneo, ras Mongolid, seperti daripada Indomalayan, orang-orang Mongol, orang Cina, orang Kanchin dan orang Annam dari Myanmar, tetapi kedatangan mereka hanya selepas tahun Masihi. Oleh yang demikian, dipercayai terdapat pertembungan budaya antara orang-orang Mongol, Cina, Indomalayan dan Annam dengan dusun yang kemudiannya membentuk komuniti dusun pada hari ini. Kumpulan-kumpulan ini dipercayai banyak membawa pengaruh ke atas kebudayaan dusun di Borneo, khususnya pengaruh daripada Cina. Cina sememangnya memberi pengaruh yang banyak ke atas komuniti dusun, tetapi bukan bermaksud dusun berasal daripada Cina seperti mana Godfrey Hewitt. Hewitt dalam tulisannya yang terkandung dalam Proceedings of the Royal Society dan British North Borneo Herald menyokong teori bahawa dusun berasal daripada Cina. Tetapi banyak penulisan barat dan komuniti ini sendiri menolak Cina sebagai asal-usul mereka. Hujah Hewitt berdasarkan pengaruh Cina dalam jenis pekerjaan dan seni bina yang ada dalam komuniti dusun. Hewitt juga sering mendengar orang dusun mendakwa bahawa asal-usul mereka adalah daripada Cina. Bagaimanapun, Owen Rutter menolak teori ini dengan mengatakan bahawa kedatangan Cina hanya membawa beberapa pengaruh kebudayaannya, tetapi menolak teori bahawa asal-usul dusun daripada Cina. Selain itu, tidak ada bukti kukuh kewujudan kerajaan Cina di Kinabatangan seperti yang didakwa. Rutter menjelaskan, Beyond the statement in the Brunei Chronicles, there is no corroborative evidence to show that any Chinese colony or kingdom ever existed on the Kinabatangan or elsewhere in North Borneo. Komuniti dusun juga tidak mempunyai pekerjaan atau kemahiran peninggalan Cina seperti pembuatan bata atau batu untuk membina bangunan, rumah ibadat atau kubur. Hanya beberapa manik dan tempayan yang menjadi barangan untuk diperdagangkan dengan penduduk tempatan dijumpai dalam komuniti dusun. Dakwaan bahawa dusun sendiri mengaku asal-usul mereka daripada Cina ditolak oleh Owen Rutter kerana hanya beberapa suku dalam dusun yang mempunyai kaitan dengan penyatuan Ong Samping dan Puteri Sultan Brunei. Apa kaitan dengan Ong Samping? Bagaimanapun jelas bahawa pelayar serta pengembara daripada Asia Timur, khususnya daripada China dan Mongolia mempunyai hubungan dengan penduduk tempatan di Borneo, khususnya ketika kunjungan mereka ke Brunei. Pelayar dan pengembara Cina kebanyakannya adalah pedagang yang ingin mengeksploitasi hasil bumi di Borneo, termasuk hasil hutan di pedalaman. Kebanyakannya menggunakan laluan sungai untuk masuk ke kawasan pedalaman seperti Sungai Kinabatangan, Sungai Labuk, Sungai Klias dan Sungai Padas. Aktiviti mencari hasil hutan di pedalaman telah menyebabkan wujud hubungan antara orang Cina dengan penduduk di kawasan pedalaman. Selain mendapatkan bantuan penduduk pedalaman untuk mencari hasil bumi, terdapat juga kalangan pedagang Cina berkahwin dengan wanita dusun dan menetap di pedalaman. Perkahwinan ini telah menyebabkan anak yang lahir kelihatan seperti orang Cina. Selain itu, pertembungan antara penduduk dari Cina dan penduduk dusun telah membawa kepada pengenalan peralatan pertanian yang lebih maju. Beberapa barangan daripada Cina turut dijumpai dalam kalangan komuniti dusun.
Beberapa penulisan barat telah menjelaskan perkara ini. Disebutkan dalam tulisan Elizabeth Mershon, bagaimana pengaruh Cina diserap ke dalam komuniti dusun. The Dusans also seem to be half Chinese. While it is difficult to find out just how the Dusans owe their ancestry to the Chinese, it is still more difficult to tell. Many of the Dusans in the interior wear the chawat, and the women use brass bracelets and girdles. The Dusans have a fondness for old jars. Walau apapun teori atau pendirian komuniti ini terhadap asal-usul sebenar mereka, perkembangan yang baik telah berlaku apabila berlaku pertembungan budaya tempatan dengan pedagang-pedagang dari Cina. Pedagang dari Cina telah membawa kemajuan kepada aktiviti pertanian komuniti ini sejak abad ke-12. Sehingga diakui kemajuan mereka dalam bidang pertanian lebih baik berbanding komuniti lain, termasuk penggunaan peralatan. Begitu juga pengaruh penjajah British, yang secara rasmi mentadbir Borneo Utara pada tahun 1881. British berperanan penting mengubah masyarakat ini ke satu era peradaban yang lebih baik melalui pendidikan, kepercayaan, budaya, pemikiran dan sebagainya menjelang abad yang ke-19.